Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam siri-siri penerangan saya tentang pengurusan harta pusaka. So kali ini saya nak terangkan tentang pengurusan pusaka di Mahkamah Tinggi Sivil. Selalunya ada yang bertanya, ramai juga yang bertanya, apa beza seorang itu mati dalam tiada wasiat dan apa bezanya kalau seorang itu meninggal dalam keadaan meninggalkan wasiat. So wasiat yang dimaksudkan di sini ialah wasiat pentadbiran. Kita merujuk kepada wasiat pentadbiran. Wasiat pentadbiran ini merujuk kepada si mati itu ada meninggalkan di dalam wasiatnya ialah siapakah yang akan menjadi pentadbir kepada harta pusaka si mati. Itu yang dikatakan ada wasiat. Sekiranya si mati itu meninggalkan wasiat tetapi wasiat itu tidak ada perlantikan pentadbir, maka ia dikira sebagai kematian tidak berwasiat. Sebab yang dimaksudkan sebagai kematian berwasiat ialah kematian dengan adanya pelantikan wasi ataupun pelantikan pentadbir bagi si mati itu sekiranya si mati meninggal. So bila adanya wasiat pentadbiran ini ataupun dalam termsnya dipanggil sebagai wisayah. Apabila adanya pelantikan pentadbir oleh si pewasiat sebelum dia meninggal, maka urusan pusaka boleh difailkan di Mahkamah Tinggi. Sebab Mahkamah Tinggi berbidang kuasa dalam menguruskan harta pusaka bagi kematian berwasiat. Kita tidak perlu, bahkan kalau pergi kepada unit pembahagian pusaka kecil di Pejabat Tanah, mereka juga akan tolak supaya fail itu difailkan ataupun didengar di Mahkamah Tinggi, sebab itu adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. So apa kelebihannya kalau mati itu meninggalkan wasiat? Saya buat kat sini. Kalau kematian yang tidak ada wasiat di Mahkamah Tinggi, kita kena buat permohonan surat kuasa mentadbir. Tapi bagi yang ada wasiat, kita terus saja boleh buat permohonan geran probate. So apa beza antara surat kuasa mentadbir dengan geran probate? Kalau kita lihat dekat sini, bagi yang kita pohon surat kuasa mentadbir di Mahkamah Tinggi, kita hanya boleh mencairkan harta alih sahaja dengan surat kuasa mentadbir tadi. Yang mana untuk harta tak alih si mati, kita perlu buat permohonan berikutnya, sama ada permohonan perintah pembahagian, distribution order, ataupun kita buat permohonan perintah jualan, order for sale. Tapi kalaulah bagi yang kematian sudah pun ada wasiat, wasi yang dilantik tadi, tidak perlu lagi membuat untuk permohonan distribution order dan tidak perlu maknanya kuasa wasi itu sudah pun memadai bagi dia membahagikan harta yang ditinggalkan. So ini adalah lebih cepat dari sudut proses pencairan. Lagi satu, untuk memohon geran probate ini, wasi tidak perlu affidavit persetujuan daripada waris. Sekiranya waris ini bergaduh di antara isteri muda dengan anak daripada isteri pertama ke, ataupun bergaduh tak jumpa cari waris merajuk ke apa semua. So bagi yang dah lantik wasi siap-siap, dia tidak perlu pun affidavit persetujuan daripada waris. Bahkan waris tidak boleh mencabar wasi yang dilantik, kerana ia dilantik sendiri oleh si mati semasa hidupnya. Tapi bagi untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir tadi, pemohon itu perlu failkan affidavit penolakan pentadbiran yang perlu ditandatangani oleh kesemua waris. Kemudian ada pula permohonan kena bagi pula bon jaminan. Kalau nak dikecualikan bon jaminan juga perlu mendapat persetujuan daripada waris. So untuk surat kuasa mentadbir ni prosedur dia agak susah lah kalau tidak ada kerjasama daripada waris berbanding dengan permohonan geran probate. Geran probate ni selalunya dipohon oleh syarikat amanah lah, sebab selalunya wasiat ni, dalam wasiat ni dibuat kalau lantik amanah raya, maka amanah raya yang buat. Kalau lantik syarikat amanah yang lain pun syarikat amanah itulah yang akan buat wasi ni, yang akan menjalankan tanggungjawab sebagai wasi. So itulah perbezaan mati meninggalkan wasiat pentadbiran
iaitu melantiknya wasi ataupun pentadbir yang sudah pun dilantik semasa hidup lagi, berbanding dengan tiadanya wasiat yang akan menyukarkan ataupun yang akan melambatkan proses pencairan harta pusaka. So saya ingat ini memberi kefahaman kepada pendengar semua, dan jangan lupa subscribe dan like. Yang sekiranya video ini berfaedah, boleh sharekan kepada orang ramai. Wallahualam.